Hai semua, PM Manis sini. Okay, apa khabar semua? Okay, hari ni aku nak share kenapa, beberapa sebab kenapa aircon korang tak sejuk. Okay, ada banyak sebab kenapa aircon korang tak sejuk, tapi kita akan tengok satu persatu kenapa dia langsung tak sejuk. Okay, hari ni kita nak cerita kenapa dia tak sejuk langsung ataupun kalau dia ada on tapi dia tak sejuk, macam tu. So yang penting dia tak sejuk langsung, ataupun kita bukan nak bincangkan kenapa dia kadang-kadang sejuk, kenapa kadang-kadang bila dia laju sejuk. Tak, hari ni kita nak bincang kenapa dia tak sejuk langsung. Okey, hari ni aku akan sharekan. Okey, reason pertama ialah ada fuse yang terbakar. So dekat untuk proton salga FLX ni ada dua benda yang selalu terbakar, bukan selalu lah, yang ada kemungkinan untuk terbakar, iaitu yang pertama adalah kalau dia tulis kat sini blower 30 ampere. So dekat bawah kanan kalau nampak buka fuse box tu nanti nampak blower 30 ampere. So dekat situ blower 30 ampere tu dia boleh terbakar. So apa yang korang perlu buat adalah tengok je kat situ dan tengok dia punya sambungan tu adakah terputus ke tak. So kalau tak tahu apa bezanya, so bandingkan je dengan sebelah. So nanti nampak dalam satu adalah kompresor relay. So relay kat sini adalah kompresor relay yang ni, yang kat depan. Okey, yang kat depan ni kompresor relay yang dia untuk jadi relay kepada kompresor kita. Okey, macam mana nak tahu rosak ke tak? Senang je, kau tukar je dengan yang tak penting. Contohnya headlamp relay kan, so kau tukar dengan sebelah, tengok adakah kompresor tu hidup, tak hidup. Okay, bukan tu, so pasang balik. Ataupun kalau fuse ni, kalau korang tak yakin, kau tukar je dengan yang lain. Contohnya kau tukar dengan yang lain lah, yang tak penting, yang kau baca kat sini tak penting. Contohnya power window, kau bukan nak try power window kan, so kau tukar sekejap, masuk dalam ni, tengok hidup ke tak. Okay, reason kedua ialah ada wayar fuse, ada wayar yang reput ataupun tercabut. Okay, untuk kereta-kereta baru mungkin tak perlu check lah reput ke tak, tapi kena check tercabut lah. So kalau kereta-kereta baru, hanya baru tu kita define sebagai yang bawah 15 tahun, bawah 10 tahun, itu kita kira baru lagi dan kurang lah probability dia nak reput. So dekat kompresor tu ada satu wayar yang memang direct pergi dekat kompresor, dan kadang-kadang ada yang juga grounding dia. So daripada kompresor pergi ke body engine. So kadang-kadang wayar tercabut kalau kita bayar langgar air, langgar air kuat sangat, so nanti dia tercabut, ataupun ada banyak reason lain lah, ada tikus makan ke kan, so dia terputus. So kita kena check yang tu dulu. So benda ni kita boleh check kat rumah sebelum kita bawa ke kedai. Okey, yang ketiga adalah ada wayar grounding yang tercabut ataupun putus. So poin kedua dengan poin ketiga sepatutnya sama je, tapi grounding ni dia berada kat tempat lain. Selalunya wayar grounding ni dia direct pergi kat body, tapi kau tak tahu apa function dia. Dia just pergi kat body, dia masuk kat skru, lepas tu habis. Itu je. Okey, wayar tu pun kadang-kadang ada yang tercabut, mungkin ada yang tambah aksesori ke kan. Bila dah tambah aksesori, maksudnya kita dah pernah buka skru tu, lama-lama kalau tak ikat ketat dia akan longgar balik. So kita kena tengok satu-satu. Ada banyak, ada kat dalam, ada kat luar pun ada. Okey, yang keempat adalah gegelung clutch terbakar. So dekat kompresor tu ada satu clutch tau. So clutch tu akan engage dan disengage untuk memutuskan aircon system tu lah. So sistem untuk kereta simple macam ni, dia memang clutch tu engage, disengage, engage, disengage. Okey, kebanyakan internal combustion engine yang tak ada hybrid, yang tak ada kereta elektrik ke, so dia akan directly dengan engine. So cara dia nak putuskan memang guna clutch lah. So clutch tu terbakar ataupun rosak terus lah, so caranya adalah tukar je lah, tukar dengan yang lain. Okay, untuk poin yang kelima adalah drive back longgar ataupun tercabut. So dekat dalam tu, kalau korang tengok je, terus nampak ada satu ataupun dua. Okey, ada. Kalau proton lama dua, kalau proton yang baru-baru ni ada satu, dia besar dan panjang. So dia akan direct pergi ke kompresor, pergi ke water pump, pergi ke alternator. So dia directly daripada drive shaft kereta tu sendiri. So kalau korang tengok kat situ, lepas tu bila tengok ada longgar kan, so kalau korang tekan tu nanti nak rasa longgar sangat lah. Dia bukan longgar sikit, dia longgar sangat. So bila longgar sangat, dia nanti dia tak sejuk lah. So nanti dia atau ada bunyi ke, sebab dia tak mampu nak pusingkan kompresor tu. Kompresor tu besar dan berat So kebanyakan kereta memang berat lah benda tu. So kalau drive back tu longgar, ada masalah lain juga, alternator nanti tak hidup ke apa ke. Tapi kebanyakannya kalau dia longgar hanya menyebabkan aircon tu berbunyi lah bila dia nak engage tu. So check lah drive back korang. Okey, untuk yang ke-6. Okey, yang ke-6 adalah
motor blower korang tak ada tercabut. Contohnya ada orang kat sini duduk, lepas dia terlanggar dan tercabut wayar kat sini. So jangan takut, kau masuk kat sini, kau pegang blower, kau terus pegang, rasa wayar tu pasang ke tak. Okey, itu je. So kalau dia tak terpasang, memang blower ni takkan hidup. Tapi apa yang korang akan rasa, kereta berat, maksudnya kompresor engage tapi tak sejuk, angin pun tak hidup, blower ni terus tak hidup. Okey. Okey, kalau blower ni terus tak hidup, cek benda ni, cek wayar ni ya. Okey. Okey, untuk poin ketujuh yang menyebabkan kereta korang tak sejuk langsung, bukan kadang-kadang Okey, kompresor korang rosak. So macam nak tahu kompresor tu rosak? Okey, kompresor ni basically dia sama je dengan enjin, dia ada piston dalam tu. So bila korang dah lama tak servis, contohnya patutnya selang 2 tahun, tapi korang servis setiap 5 tahun ataupun korang tak pernah servis sejak 10 tahun lepas korang beli kereta. Okey, kompresor tu lama-lama minyak dia akan hitam. So bila dah hitam, dia dah tak membantu lagi dah untuk piston tu gerak kat dalam tu. So bila dah lama macam tu, so dia akan rosak. So dia akan makan dia punya dinding piston. Okey. So bila dia dah rosak, so korang kena tukar, itu je. So ada case yang aku pernah jumpa terus jam. So bila kompresor tu jam, so feedback tadi sambung terus dengan enjin, betul tak? So bila dia sambung dengan enjin pun tak boleh pusing. So bila tak boleh pusing, terus mati enjin. Korang hidup enjin ni, tiba-tiba pop mati enjin. Korang dah hidup lah enjin ni, lepas tu korang on je AC, pop enjin mati. Okey, tu maksudnya kompresor yang bersalah, tak ada benda lain. Okey. Tapi adalah reason lain. Tapi kalau korang on aircon je, lepas tu enjin terus mati, maksudnya memang kompresor jam. Okey, untuk yang seterusnya adalah expansion valve korang rosak. So macam nak tahu expansion valve tu rosak? So expansion valve ni function dia adalah untuk dia ada satu pin kat dalam tu. So dia akan bagi banyak ataupun sikit untuk dihantar masuk ke dalam evaporator ataupun dipanggil cooling coil lah kat dalam tu. So ini adalah expansion valve yang korang nampak ni. Ini dah boleh nampak expansion valve dia. So kalau nak tukar pun mudah je. So taklah susah sangat macam kereta lain, kena buka kat belah dalam baru boleh buka semuanya lah, baru boleh nampak expansion valve tu. Tapi kalau kereta ni boleh nampak kat luar. Okey, so kalau expansion valve ni rosak, nanti lama-lama aircon korang terus tak hidup, tak rosak terus tak hidup lah, terus tak sejuk langsung. Maksudnya bila korang on aircon, awal-awal dia macam nak hidup, macam nak sejuk tapi tak sejuk, sebabnya dia dah rosak. So dia pressure dekat high tu dia akan jadi normal atau terbalik lah. Tapi salah satu tu dia akan tak normal, maksudnya satu akan tinggi, satu akan rendah. Kebiasaannya yang pressure kat high yang akan tinggi dan pressure dekat low akan macam biasa. So itu salah satu tanda kenapa expansion valve rosak. Poin yang seterusnya, korang punya sistem ada kebocoran. So aircon ni adalah closed system, maksudnya kalau kau simpan kereta kau tu sampai 20 tahun pun, 30 tahun pun, aircon tu akan duduk kat dalam tu. Kita akan panggil aircon, kita panggil refrigerant tu akan duduk kat dalam tu, takkan keluar kalau dia tak hidup. Okey, so itu adalah closed system. So bila dia ada kebocoran, maksudnya dia akan terkeluar. So kalau apa-apa berlaku pada kereta korang, kalau gas tak ada, maksudnya gas dah bocor, maksudnya tiba-tiba gas tak ada kan. So apa yang korang perlu buat hanyalah cari punca tu, kenapa dia bocor, betulkan dan isi balik. So kalau ada bocor dekat pada sistem tu, so tak perlulah asyik nak refill gas je. So untuk pengetahuan korang, refrigerant dekat dalam aircon system ni akan menipiskan ozone layer. So bila kalau asyik release je, lama-lama ozone layer tu pun rosak. So tak bagus. So janganlah buat macam tu. So caranya adalah cari kat mana punca bocor tu. Kalau tak tahu macam nak cari, hantar kedai. Nanti kedai dia ada alat dia akan guna. Dia akan detect kat mana kebocoran tu, dia akan masukkan gas sikit, dia akan detect guna dia punya detector. So kalau kedai tu tak ada detector, lepas tu dia main gagak je, tolonglah lari daripada kedai tu. Jangan percaya kedai tu. Okey, last point untuk hari ni adalah kompresor shaft seal bocor. So bila kompresor shaft seal ni bocor, dia akan menyebabkan gas korang, refrigerant dekat dalam kompresor tu, dia akan terkeluar. So ada dua cara, iaitu betulkan kompresor shaft seal tu, dan tak ramai orang boleh buat dekat dalam Malaysia ni. Yang kedua adalah tukar je kompresor baru, tapi mahal lah. So kalau boleh carilah cara macam mana nak betulkan shaft seal tu. So senang je, kalau korang cari kat YouTube pun terus jumpa kat mana punca-punca macam mana nak betulkan kompresor shaft seal tu. So mungkin orang biasa tak boleh buat lah, tapi kalau boleh beli dia punya special tool tu, dah boleh buat lah. Alright, itu saja perkongsian aku untuk hari ini. So kalau
aircon korang tak sejuk langsung, bolehlah try semua poin-poin yang aku nyatakan tadi. So aku taklah banyak sangat ilmu, tapi itu adalah ilmu yang aku belajar selama 3 tahun. Okay, so kalau check satu-satu setiap poin tu, tengok kat kereta korang satu-satu check sebelum hantar dekat kedai aircon supaya korang tak tertipu. Okay, kalau korang like video ni, tekan je like. Kalau tak like, dislike je, tekan dislike tu. Okay, kalau nak tahu punca-punca kenapa aircon tak sejuk, lepas tu kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk. Okay, so korang subscribe kat bawah dan tekan notification button tu. Okay, alright, jumpa lagi untuk video ke depan. Bye.